Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini kami ingin membentangkan tentang teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud. Nama ahli kumpulan. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli iaitu Hani Najwa Zulaika binti Musliadi, Muhammad Afiq Azwar bin Muhammad Amizu dan Siti Nur Dalila binti Ahmad. Isi kandungan. Dalam video ini, kami memaparkan 7 perkara iaitu objektif kajian, metodologi kajian, kajian lepas tentang teori psikoanalisis, maksud psikoanalisis, sedikit latar belakang tentang tokoh yang mengembangkan teori psikoanalisis iaitu Sigmund Freud, sejarah teori psikoanalisis dan yang terakhir adalah ciri-ciri teori psikoanalisis. Pengenalan. Sigmund Freud ialah seorang ahli neurologi Austria serta pengasas psikoanalisis yang merupakan satu subbidang dalam psikologi. Teori ini bermula dengan pemikiran Sigmund Freud tentang psikologi manusia yang dianggap sebagai dasar kepada segala tindakan dan perlakuan. Freud memfokuskan kepada pengkarya-pengkarya dalam keadaan tidak sedar unconscious mind, mencipta dunia imajinasi dan kemudiannya barulah dengan sedar menulis dunia imajinatifnya itu dalam bentuk karya. Keadaan tidak sedar adalah bahagian tahap kesedaran yang paling penting dalam teori psikoanalisis dan menurut Freud merupakan bahagian terpenting dari jiwa manusia. Bawah sedar itu merupakan naluri yang dibawa sejak lahir dan pengalaman-pengalaman traumatik biasanya pada masa kanak-kanak yang ditekan oleh keadaan sedar dan dipindahkan ke bahagian bawah sedar. Menurut Freud, tempat yang paling strategik untuk menerokai aktiviti bawah sedar ialah mimpi. Interaksi keadaan sedar, tidak sedar dan bawah sedar inilah yang akan membentuk dan mempengaruhi diri dan dunia seseorang manusia. Permasalahan kajian. Dalam kajian ini, pekaji ingin mengenal pasti tentang teori psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Hal ini, adakah pekaji dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang teori tersebut? Kajian ini dilakukan adalah bertujuan sebagai sumber rujukan kepada pekaji masa akan datang yang hendak menjalankan kajian yang selanjutnya. Berikut merupakan objektif kajian bagi perbincangan ini. Yang pertama adalah menganalisis dan membincangkan dengan lebih mendalam mengenai teori psikoanalisis. Yang kedua, mengenal pasti sejarah dan ciri-ciri teori psikoanalisis dengan lebih terperinci. Seterusnya, metodologi kajian. Antara kaedah yang telah digunakan oleh kami adalah melalui kaedah kualitatif. Kaedah kualitatif merupakan satu kaedah yang berkenaan dengan kualiti atau mutu satu sumber sebagai sumber kajian. Sumber kajian yang digunakan bagi kaedah kualitatif melakoni 2 sumber, iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Seterusnya, cara pengumpulan data pula terbahagi kepada 2, iaitu melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh secara langsung daripada pihak pertama tanpa ada unsur rekaan dan sebagainya. Manakala sumber sekunder pula merupakan sumber yang didapati daripada bahan bertulis yang dicatat tidak kira dalam buku ataupun bahan bacaan yang lain. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan kami, telah banyak menggunakan pengumpulan data melalui sumber sekunder. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat banyak sumber rujukan yang terdapat dari laman sesawang internet dan juga di perpustakaan. Terdapat beberapa kajian lepas yang telah dibuat berkaitan dengan teori psikoanalisis. Yang pertama adalah Rogayah Tara 2011 di dalam makalah filsafat Sigmund Freud 1856 hingga 1936. Beliau telah berpendapat bahawa kesedaran kepada sesuatu perkara yang telah menyentuh perasaan merupakan tahap yang utama mempengaruhi pemikiran manusia, di mana perasaan tertekan yang ada dalam diri akan membawa kepada tindak balas terhadap sesuatu keinginan seseorang. Yang kedua, Tengku Intan Malina Tengku Muhammad Ali 2005 di dalam novel-novel Hamzah Hussein, Kajian Watak dari Sudut Psikologi. Kajian ini telah menghuraikan konflik jiwa yang dihadapi oleh watak-watak dalam teks kajian berhubung dengan kehidupan yang dijalani yang mempunyai kaitan dengan kehidupan dan alam persekitaran serta pengalaman hidup seseorang. Selain itu, Patterson 1996. Menurut beliau, pendekatan psikoanalisis merupakan pendekatan pertama yang mengkaji peranan perasaan dan emosi dalam pengalaman psikologi.
Seterusnya, menurut Sharifah Ahmad dan Rohani Nasir 2013 berpendapat bahawa matlamat bagi teori psikoanalisis ini adalah untuk menguatkan lagi ego dan dapat membuat kesemua pengalaman yang berada di bawah keadaan sedar menjadi sedar. Dan yang terakhir, menurut Shahabuddin Hashim dan Rozihan Yaakob 2002 berpendapat terdapat dua matlamat utama bagi teori psikoanalisis ini, iaitu untuk membentuk semula watak dan untuk menguatkan lagi fungsi ego seseorang itu. Maksud psikoanalisis. Psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang sesuatu hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Seterusnya iaitu latar belakang Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli neurologi Australia serta pengasas psikoanalisis. Beliau juga dirujuk sebagai bapa psikoanalisis dan beliau juga mempopularkan tanggapan-tanggapan terhadap fikiran bawah sedar, mekanisme pertahanan dan juga perlambangan mimpi. Jacques Lacan menghasilkan teori beliau dengan menggabungkan teori psikoanalisis yang dicipta oleh Sigmund Freud dan teori strukturalisme yang diasaskan oleh Ferdinand de Saussure. Telah wujud sejak tahun 1880-an dan merupakan hasil penyelidikan oleh Sigmund Freud dan Joseph Barrier semasa menjalankan kaedah hipnosis untuk merawat pesakit histeria. Namun, Sigmund Freud yang telah mengembangkan teori ini. Teori beliau beranggapan bahawa dalam kehidupan, manusia digerakkan oleh id, iaitu desire atau keinginan atau nafsu untuk keseronokan. Id sering kali mendorong manusia ke arah keinginan yang bersifat hedonistik, iaitu libido. Keinginan, pertimbangan dan kawalan berlaku dalam tiga ruang atau kawasan, iaitu kawasan sedar, prasedar dan bawah sedar. Lacan telah membentuk konsep imagine, simbolik dan real yang merangkumi tingkatan perkembangan manusia yang boleh dipindahkan kepada penggunaan metafora dan metonimi dalam bahasa. Imagine iaitu seorang bayi yang merenung wajahnya di dalam sebuah cermin yang akan melihat dirinya di dalam cermin tersebut melalui hubungan imagine untuk membezakan antara subjek dengan objek. Seterusnya iaitu simbol, suatu fasa yang penuh dengan tanda susunan simbolik dimasukkan mengikut jalur perkembangan bahasa kanak-kanak. Seterusnya iaitu real. Konsep real dapat difahami melalui pemahaman kita terhadap pergerakan daripada suatu penanda kepada penanda yang lain secara tidak terputus-putus. Ini adalah struktur keinginan. Dalam tahap real atau nyatanya, tidak semua yang diperjuangkan itu akan berhasil. Dalam tahap real atau nyata, seperti juga penggunaan bahasa, kita harus melakukan penyisihan. Aspek jiwaan watak-watak dalam teks dapat ditelusuri dengan baik, terutama watak-watak yang mengalami tekanan jiwa. Secara kesimpulannya, meskipun pemikiran Freud sangat berpengaruh dalam perkembangan teori psikoanalisis, tidak semua idea dan buah pemikirannya itu diterima. Contohnya, Carl Jung merupakan anak murid Freud yang banyak menentang gurunya itu. Carl Jung memperluaskan idea Freud dengan cara-cara yang berbeza tetapi masih tetap berkaitan dengan idea asal Freud. Tanggapan-tanggapan dalam teori baru itu tidak disenangi oleh pemikir-pemikir sastra yang lain lantarannya menolak pengkarya sebagai salah satu unsur yang penting dalam proses penginterpretasian.